Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini kumpulan kami iaitu kumpulan 4 akan membentangkan hasil kerja kami iaitu aplikasi web 2.0 iaitu Scratch. Jadi kumpulan kami terdiri daripada Nisa Nur Aizati binti Said, Nur Fitriah binti Syaibi atau Ramli, Nur Liana binti Abdul Ghani, Nur Mashita binti Yahya, Nur Farhana binti Ibrahim, Nurul Ashikin binti Adnan, Rabiatul Adawiyah binti Musa dan Siti Nur Najihah binti Asri. Jadi insya-Allah selepas ini kawan-kawan saya akan membentangkan hasil kerja masing-masing. Apa itu Scratch? Scratch adalah suatu perisian pengatur caraan baru yang boleh digunakan untuk mereka cipta interaktif, mencipta animasi, membuat permainan, mencipta musik video dan pelbagai penyelesaian masalah. Fungsi Scratch dan pelbagai ini juga sangat membantu dalam bidang pendidikan jika seseorang guru itu mahir menggunakan teknologi. Idea yang diketengahkan dalam aplikasi Scratch adalah dengan menukarkan bahasa pengatur caraan yang asal berbentuk kod kepada bentuk objek yang mudah dan menarik untuk digunakan bagi pembelajaran asas pengatur caraan. Pengatur caraan Scratch membekalkan bahasa pengatur caraan bergrafik atau lebih dikenali sebagai bahasa pengatur caraan berorientasikan objek yang memudahkan kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas menggunakannya. Gambar ini menunjukkan laman rasmi aplikasi Scratch. Gambar komputer yang besar itu selepas kita login ke aplikasi Scratch, dan gambar komputer yang kecil itu untuk kita create aktiviti ataupun permainan dalam aplikasi Scratch tersebut. Ini ialah gambaran umum. Seterusnya, kita masuk kepada kelebihan aplikasi Scratch ini. Yang pertama, digunakan dalam pembinaan banyak projek moden dan maju. Contohnya dalam penghasilan model rumah untuk projek perumahan dan sebagainya. Jadi mereka juga boleh menggunakan Scratch ini. Seterusnya, boleh mencipta banyak imej bergerak. Scratch mampu menghasilkan animasi bergerak yang boleh menarik minat pelajar. Seterusnya, boleh menarik minat para pelajar dalam dunia komputer melalui model-model konsep. Seterusnya, pemprograman dasar yang interaktif dan seronok dapat melahirkan pelajar yang kreatif. Ketiga-tiga elemen ini mampu menghasilkan pelajar yang kreatif dan mereka berminat untuk mendalami dalam sesuatu perkara. Banyak pilihan latar iaitu background dan gambar supaya pembelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian dilengkapi dengan audio dan dapat merakam suara. Jadi kelebihan ini juga membantu guru untuk proses PDP lah. Maksudnya guru boleh memasukkan audio pengajaran dengan mudah. Seterusnya dapat membuat cerita ataupun game. Scratch juga boleh digunakan sebagai aktiviti penilaian kepada pelajar. Jadi, guru boleh menggunakan Scratch ini untuk menguji para pelajar dia. Seterusnya ada pilihan bahasa. Jadi, semua subjek boleh menggunakan Scratch kerana mempunyai pelbagai pilihan bahasa. Mengikut kesesuaian subjek. Itu jugalah. Terima kasih kepada sahabat saya iaitu saudari Fitriah. Jadi sekarang saya akan sambungkan lagi apa itu kelebihan Scratch. Seterusnya, kelebihan seterusnya adalah paparan Scratch yang menarik dan interaktif. Macam kita tahu, Scratch ni adalah dicipta khusus untuk kanak-kanak, untuk awal remaja. Jadi tentulah memiliki desain yang menarik, yang interaktif, yang sesuai dengan jiwa kanak-kanak tu sendiri. Dan seterusnya, kelebihannya seterusnya adalah hasil projek dapat dimuat naik secara langsung. Kat sini, Scratch ni ada terdapat button share yang memudahkan pengguna untuk mengupload hasil projek untuk dilihat secara langsung oleh pengguna Scratch yang lainnya. Dan bagi saya, hal ini sangat memudahkanlah pengguna. Lebih lagi, sebagai kanak-kanak kan tentunya mereka inginkan sesuatu yang mudah, yang cepat, yang mesra kanak-kanak tu sendiri kan. Dan seterusnya,
kelebihannya seterusnya adalah projek secara real time. Apa itu real time? Real time ni makna mudahnya ialah secara langsung. Bersifat live secara langsung, serta iaitu pengguna dapat menyusun, mengedit, melaksanakan arahan pada ketika tu juga. Contohnya ada pengguna, ada contohlah murid kan, dia mengupload hasil kerja ke dalam aplikasi Scratch ni, dan dalam masa yang sama guru ataupun mungkin orang yang sekitarnya lah tidak berpuas hati dengan hasil projek yang disediakan. Jadi murid itu sendiri boleh mengubah suai balik, mengedit balik secara langsung. Okey, dan seterusnya tool yang mesra kanak-kanak. Okey, jadi tool ni sebenarnya sangat sesuai lah untuk kanak-kanak serta pemula yang baru berjinak untuk belajar tentang pemrograman. Jadi sebagaimana kita tahu kan, Scratch ni sebenarnya dia lebih kepada pemrograman. Jadi benda ni sangat sesuai lah sebagai pemula untuk kita belajar tentang pemrograman tu sendiri. Okey, dan yang terakhirnya adalah mempunyai panduan lengkap untuk golongan dewasa dan guru. Betul lah, kalau kita belajar sebelum ni, kalau kita tahu bahawa Scratch ni adalah tertumpu kepada kanak-kanak ataupun golongan awal remaja. Tapi dalam masa yang sama, tentunya mempunyai tenaga pengajar untuk menyelia kanak-kanak ni sendiri kan. Jadi, Scratch ni mempunyai panduan lengkap untuk golongan dewasa dan guru-guru untuk memahami apa tu Scratch yang sebenarnya. Okey. Seterusnya, kerana aplikasi Scratch ini mempunyai lebih daripada 90 juta pengguna, kita telah mengetahui platform ini dilengkapi dengan kebaikan yang sangat banyak untuk penggunanya. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana platform lain, Scratch juga mempunyai kekurangannya yang tersendiri. Mari kita sama-sama ketahui apakah kekurangannya itu. Kekurangan Scratch ialah: pertama, pengguna kekurangan latihan apabila menggunakan Scratch. Ini boleh bagi pihak guru dan pelajar, di mana dalam pendidikan, jika guru itu tidak mempunyai kemahiran yang baik dalam menggunakan Scratch ini, ia boleh menyebabkan guru akan mengambil masa yang agak lama dalam penyediaan bahan pengajaran untuk pelajarnya. Kedua, keterbatasan pelajar menggunakan email untuk mendaftar masuk, di mana bagi pelajar di bawah umur 13 tahun, mereka ini perlu menggunakan email ibu bapa atau penjaga mereka untuk mendaftar masuk. Jadi mungkin terdapat sesetengah ibu bapa pelajar yang tidak mempunyai email, dan ia boleh menjadi penghalang apabila pelajar ingin menggunakan Scratch. Yang ketiga, guru hanya boleh melihat hasil kerja pelajar pada waktu akhir, di mana guru tidak dapat memantau apa yang pelajar cipta di dalam platform Scratch ini pada awalnya, iaitu bahan yang tidak sesuai mungkin akan digunakan oleh pelajar, yang mana guru tidak dapat mengetahuinya sehingga guru melihat hasil projek yang terakhir yang diberikan oleh pelajarnya. Keempat, tiada pilihan untuk mencipta projek 3D, iaitu Scratch tidak mempunyai ciri-ciri untuk membuat atau mencipta projek 3D. Kelima, orang lain boleh mengambil kredit untuk kerja anda, di mana kelemahan Scratch di sini ia dipanggil sebagai remix, di mana orang lain mengambil kredit atau tidak mengkreditkan pencipta untuk hasil kerja yang telah dibuat oleh orang yang pertama. Jadi pemilik asal mungkin tidak dapat kredit untuk hasil kerjanya. Keenam, terlalu sukar untuk digunakan. Scratch mempunyai banyak ciri-ciri yang perlu dipelajari dengan teliti oleh seseorang pengguna, dan ini memerlukan kesabaran yang tinggi dan mungkin agak memeningkan untuk mendalami Scratch ini, lagi-lagi dalam konteks pembelajaran. Sebagai contoh, jika kita tidak mempunyai rangkaian internet, kita boleh menghasilkan projek melalui Scratch Offline. Tetapi kekurangannya, Scratch Offline perlu didownload terlebih dahulu ke dalam komputer atau laptop sebelum menggunakannya. Seterusnya, penggunaan Scratch dalam pembelajaran umum. Jadi kat sini saya telah pecahkan kepada 3 kategori, iaitu 3 subjek yang memerlukan kepada penggunaan Scratch. Okey, yang pertama, bahasa Arab. Makna kata dengan Scratch ni menyokong bahasa Arab untuk reka bentuk animasi yang mudah. Makna kata dalam bahasa Arab, kita sebagaimana kita tahu kan, bahasa Arab bukanlah bahasa utama yang digunakan di Malaysia. Jadi tentunya memerlukan kepada penghafalan terjemahan perkataan-perkataan tertentu untuk murid-murid itu sendiri. Jadi dengan menggunakan kaedah animasi ini memerlukan jadi memudahkan murid untuk memahami, untuk menghafal terjemahan perkataan ataupun ayat itu sendiri. Dan yang kedua, pembelajaran matematik menggunakan teknik permainan
permainan. Saya juga amat faham bahawa pembelajaran matematik ni adalah suatu subjek yang agak rumit untuk kita faham, untuk kita belajar kan. Jadi menggunakan teknik permainan jadi memudahkanlah proses pembelajaran matematik itu sendiri. Contohnya dalam penggunaan sifir, kalau kita menggunakan teknik permainan untuk menghafal sifir tu, jadi akan memudahkanlah sesi penghafalan tu sendiri. Okay, dan yang seterusnya adalah pembelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi sebagaimana kita tahu, pembelajaran teknologi maklumat dan komunikasi ni adalah secara langsungnya memang menggunakan teknologi lah kan. Jadi penggunaan Scratch ni amat bertepatan dengan subjek ini. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok pula aplikasi Scratch ini dalam pengajaran KKQ. Boleh ke nak guna aplikasi Scratch ni dalam pengajaran KKQ? Jom kita lihat. Okey, yang pertamanya adalah contoh dalam bidang ulumul Quran. Saya ambil tajuknya adalah Nuzulul Quran dalam buku teks tingkatan 1 dan pengumpulan serta penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah dan juga sahabat dalam buku teks tingkatan 2. Jadi macam mana kita nak aplikasikannya? Iaitu kita boleh menggunakan ilustrasi ataupun animasi yang berkenaan dengan gambaran-gambaran langit yang mana ia bergerak daripada Lauh Mahfuz turun kepada Baitul Izzah, kemudian turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh buat ayat-ayat Al-Quran itu turun satu demi satu ayat daripada Baitul Izzah ke Rasulullah, manakala ayat Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu turun secara sekaligus, supaya pelajar lebih faham dan lebih jelas bagaimana sebenarnya pergerakan ataupun proses penurunan Al-Quran itu. Dan bagi subtopik pengumpulan dan penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat, kita boleh membuat satu animasi kartun yang menggambarkan pada suatu ketika dahulu macam mana terbentuknya penulisan Al-Quran itu di pohon tamar, batu dan sebagainya. Jadi pelajar lebih jelas, boleh nampak gambaran bagaimana sebenarnya situasi yang berlaku pada zaman dahulu. Dan yang kedua, bagi bidang tajwid pula, saya ambil contoh tajuk bab nun sakinah dan tanwin, bab mim sakinah, jenis-jenis idgham dan mad ataupun al-mudud dalam buku teks tingkatan 2. Okay, jadi bagaimana kita nak letakkan dalam aplikasi Scratch ni? Sebenarnya kita boleh buat satu pergerakan iaitu pada tempat yang kita perlu panjangkan ataupun kita perlu dengungkan, yang mana kita boleh menggunakan elemen-elemen yang ada dalam aplikasi Scratch itu supaya pelajar dapat gambaran. Kalau ada mad asli, di sini perlu panjangkan. Kalau ada idgham al-ghunna, di sini perlu didengungkan. Jadi kita boleh buat satu gambaran yang mana kita boleh tekan pada aplikasi Scratch tersebut dan ia naik ataupun dia panjang. So pelajar ketahui, ini kena baca panjang, ini kena baca dengung. Macam itulah. Tapi mestilah mengikut kadar harakat yang telah ditetapkan menggunakan motion yang ada dalam aplikasi Scratch. Di samping itu juga kita boleh masukkan audio cara bacaan yang tepat bagi setiap hukum-hukum tajwid yang kita pelajari itu ke dalam aplikasi Scratch, iaitu dengan menggunakan butang sound dan juga sensing yang ada di bahagian tepi aplikasi Scratch. Ketiga adalah dalam bidang hafazan. Contoh saya ambil adalah tajuk berkenaan bentuk-bentuk bacaan Al-Quran dalam buku teks tingkatan 1 dan juga hafalan surah Al-Waqiah dalam buku tingkatan 2. Jadi bagaimana kita nak aplikasikan? Kita sebenarnya boleh memasukkan perbezaan bacaan-bacaan, contohnya daripada imam kita ambil yang mana dia baca secara tertil ataupun tajwid ataupun tarkib ataupun hadar ke dalam ruangan sound yang ada dalam aplikasi Scratch. Kemudian guru boleh menekan butang-butang tersebut sewaktu sesi pembelajaran dalam kelas. Jadi pelajar boleh mendengar audio tersebut dengan jelas dan faham perbezaan di antara keempat-empat bentuk tersebut. Okey. Dan bagaimana pula kita nak aplikasikan hafazan surah Al-Waqiah ini? Kita boleh memasukkan ayat surah Al-Waqiah yang ingin difokuskan pada hari tersebut ke dalam aplikasi Scratch, dan kita buka
di dalam kelas sama-sama dengan pelajar. Kita hafal sama-sama satu ayat demi satu ayat. Sebenarnya perkara ini boleh membantu pelajar-pelajar yang lemah untuk menghafal Al-Quran di rumah ataupun di asrama keseorangan. كان أكثرهم مؤمنين. Okey, seterusnya bagi bidang Tarannum, saya memilih tajuk kaedah penjagaan suara. Pada saya, sebetulnya aplikasi Scratch ni dia sesuai je untuk semua bidang dan tajuk kerana ianya lebih kepada aplikasi yang memaparkan tentang animasi ataupun programming. Jadi, untuk tajuk penjagaan suara, saya memilih untuk mencipta satu permainan sebagai satu bentuk latihan pengukuhan kepada murid. Okey, bagaimana untuk mencipta permainan ataupun kuis menggunakan Scratch ni? Okey, yang pertama kita buka dulu aplikasi Scratch. Okey, lepas buka, kita boleh pilih tahu sama ada kita nak buat latar belakang ataupun tak. Okey, untuk buat latar belakang, kita tengok ke hujung Scratch tu, hujung aplikasi Scratch, ada butang yang dia tulis backdrop. So, dekat situ kita boleh pilih background apa yang kita nak, background apa yang sesuai untuk permainan kita. Kemudian untuk buat kotak soalan, kita boleh tekan butang yang ada gambar kucing atau dipanggil sprite. Kemudian boleh pilih pen dan ambil bentuk kotak. Dan kita boleh bentukkan kotak untuk diletakkan soalan dan juga jawapan. Okey, untuk menjadikan pilihan jawapan yang betul yang dipilih oleh pelajar itu kelihatan bersinar, guru boleh menekan butang kod yang ada di hujung sebelah kiri. Kemudian guru boleh memilih butang looks dan memilih blok yang mengandungi ataupun yang ditulis set color effect 2. Okey, butang color tu perlu ditukarkan kepada brightness dan efek itu perlu ditukar kepada nombor yang lebih tinggi supaya apabila murid memilih jawapan yang betul, ianya akan kelihatan bersinar. Maksudnya ia menggambarkan pilihan yang dipilih oleh pelajar adalah betul. Okey, seterusnya bagi bidang qiraat, saya memilih tajuk pengenalan imam-imam dan rawi-rawi qiraat. Sebagaimana yang saya katakan sebelum ini, aplikasi Scratch ni sebenarnya sesuai untuk semua tajuk kerana ianya merupakan satu aplikasi yang boleh mencipta video permainan dengan tujuan untuk pembelajaran. Jadi, kita boleh mencipta dua karakter untuk membentuk ataupun mencipta satu perbualan yang menceritakan tentang biodata tokoh-tokoh qiraat. Okey, mula-mula kita pilih karakter dengan menekan butang yang sprite tadi yang saya dah terangkan tadi. Maksudnya butang sprite itu adalah butang yang ada gambar kucing dekat situ. Okey, dekat situ butang yang mengandungi gambar kucing tu kita boleh pilih karakter. Dia ada banyak pilihan. Yang pertama kita boleh pilih karakter yang dah disediakan oleh sprite. Yang kedua, kita boleh lukis karakter yang kita nak. Dan yang ketiga, kita boleh upload gambar daripada kita punya komputer riba. Okey, seterusnya kita juga boleh memilih background yang saya dah bagi tahu tadi. Macam mana kita nak pilih background tu, kita perlu tekan butang yang ada backdrop atau dia tulis backdrop. Okey, dekat situ kita boleh pilih background apa yang sesuai untuk kita laksanakan perbualan tu berdasarkan situasi yang kita pilih. Contohnya kalau kita pilih menceritakan mengenai sejarah, kita boleh pilih tempat-tempat yang ada sejarah, ataupun kalau lebih kepada tokoh-tokoh Arab, kita pilih tempat-tempat yang seperti padang pasir yang menunjukkan situasi perbualan tersebut. Okey, seterusnya bagaimana kita nak cerita dialog untuk karakter-karakter yang telah kita pilih tadi. Okey, yang pertama kita tekan butang kod, kemudian pilih butang yang ditulis looks. Kemudian kita pilih blok yang ada perkataan say, tempat kosong, for, tempat kosong dan second. Okey, seterusnya tulis apa yang kita nak cakap dan pilih masa yang diambil untuk pelajar memahami apa yang dicakap. Contohnya 2 ataupun 3 saat. Okey, selepas perkataan say, kita boleh tulis apa yang kita nak tulis. Contohnya Assalamualaikum. Okey, then kita boleh pilih sama ada kita nak berapa minit dialog tu boleh bertahan. Maksudnya dialog tu tak hilang. Okey, kita boleh pilih sama ada 2 ataupun 3 saat berdasarkan tahap kemampuan pelajar untuk baca perkataan yang dah kita tulis. Dan ini merupakan antara contoh yang telah saya ciptakan, iaitu yang telah saya buat satu karakter dengan dialognya Assalamualaikum.
Seterusnya, kita akan membincangkan pula tentang sejauh manakah aplikasi Scratch ini sesuai dalam pengajaran KKQ. Aplikasi Scratch sesuai digunakan dalam pengajaran KKQ kerana penggunaan animasi yang menggabungkan video, audio, pergerakan, teks dan sebagainya dapat mewujudkan pembelajaran secara aktif kerana kesemua panca indera murid dapat dirangsang untuk mengingati fakta-fakta dengan lebih baik dan jelas. Pembelajaran yang aktif cenderung menimbulkan rasa ingin tahu sekaligus menggalakkan persaingan yang sihat sesama murid dan secara tidak langsung menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna. Dengan adanya elemen animasi, video dan audio, proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik selain dapat mengelakkan rasa bosan dalam kalangan murid. Pada masa yang sama, murid dapat didedahkan dengan pelbagai media bersumberkan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT serta melahirkan pelajar yang celia IT, berfikiran kreatif dan bermotivasi. Bahan rangsangan berilustrasi pula dapat meningkatkan daya imajinasi dan ingatan murid sekaligus menarik minat mereka untuk belajar. Hal ini dapat memastikan pengajaran mata pelajaran KKQ mencapai objektif yang ditetapkan. Selain itu, perkara utama yang diharapkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran ialah maklumat yang disampaikan dapat difahami dan kekal dalam ingatan murid. Dalam hal ini, penggunaan grafik dapat memberikan impak yang lebih signifikan kepada daya ingatan murid berbanding penggunaan teks semata-mata. Akhir sekali, penggunaan audio dalam aplikasi Scratch dapat memberikan murid pendedahan kepada sebutan yang betul. Dengan ini, murid dapat mendengar sendiri cara sebutan yang betul, seterusnya dapat aplikasikannya dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, kita akan meneruskan perbahasan kita kepada cara mendaftar akaun Scratch. Langkah yang pertama adalah anda boleh mengakses aplikasi Scratch melalui Google seperti yang ditunjukkan pada anak panah di dalam slide. Setelah itu, bagi pengguna baru, anda perlu klik pada butang Join Scratch untuk mendaftar akaun Scratch anda. Seterusnya, isi maklumat yang diminta iaitu username dan password. Kemudian, tekan butang Next untuk ke laman seterusnya. Pada laman seterusnya, anda perlu mengisi maklumat seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian, anda perlu mengisi maklumat email anda dan tekan butang Create Account. Maka, terciptalah akaun Scratch anda. Kita beralih pula pada komponen-komponen yang terdapat dalam aplikasi Scratch. Berikut merupakan laman rasmi aplikasi Scratch. Tekan butang Create untuk pergi ke laman utama aplikasi Scratch dan butang Explore untuk meneroka tutorial berkaitan aplikasi ini. Butang Ideas pula merupakan idea-idea yang dikongsikan berkaitan kaedah untuk menggunakan aplikasi Scratch, manakala butang About merangkumi pengenalan berkaitan aplikasi ini dengan lebih mendalam. Tekan butang Join Scratch untuk mencipta akaun baharu aplikasi Scratch bagi pengguna pertama dan butang Sign In untuk masuk ke akaun sendiri bagi pengguna yang telah mencipta akaun aplikasi ini. Anda perlu menekan butang Create atau Bina bagi memulakan penghasilan Scratch atau projek yang anda inginkan. Berikut merupakan laman utama Scratch setelah anda menekan butang Create. Tekan butang Bumi untuk memilih bahasa, tekan butang File untuk menyimpan hasil kerja dan butang Edit untuk penyuntingan. Butang Tutorials pula mengandungi pelbagai jenis tutorial penggunaan bagi aplikasi ini. Butang bendera hijau digunakan untuk memulakan projek, manakala butang yang berwarna merah digunakan untuk memberhentikan kesemua sprite atau karakter dalam projek tersebut. Butang yang paling atas digunakan untuk memuat naik image atau sprite dari luar aplikasi Scratch. Butang yang kedua dari atas pula membolehkan anda memuat sprite secara rawak dari folder sprite dalam aplikasi ini. Anda juga boleh menekan butang yang berada di tengah untuk menggunakan pen editor bagi melukis kostum sprite. Butang yang kedua dari bawah digunakan untuk membuka fail carian sprite dari pilihan yang telah disediakan dalam aplikasi Scratch. Manakala butang yang paling bawah digunakan untuk memilih sprite. Akhir sekali, butang yang berada di kanan saya digunakan untuk memilih latar belakang. Berikut merupakan senarai pelbagai bentuk dan jenis pilihan sprite yang anda boleh pilih dalam aplikasi Scratch.
Manakala, ini pula senarai latar belakang pelbagai jenis dan keadaan situasi yang anda boleh pilih dalam aplikasi ini. Seterusnya, bahagian kod Scratch. Kod yang pertama ialah motion atau gerakan, digunakan untuk menggerakkan sprite di sekitar skrin. Sebagai contoh, perintah move 10 steps akan menggerakkan sprite sebanyak 10 langkah. Kod yang kedua ialah looks atau kelihatan, digunakan untuk segala sesuatu yang berhubung dengan pengubahan penampilan sprite pada program. Sebagai contoh, menggantikan kostum pada sprite. Kod yang ketiga pula ialah sound atau bunyi, digunakan untuk menambah dan mengatur bunyi pada sprite mahupun stage. Sebagai contoh, memberikan bunyi meow pada kucing dan back sound pada program. Kod yang keempat ialah events, digunakan untuk mengatur dan menentukan sprite melakukan pergerakan. Sebagai contoh, apabila butang bendera hijau ditekan, maka kesemua sprite atau karakter akan bergerak. Kod yang kelima ialah control, berfungsi untuk mengatur dan mengawal pergerakan sprite. Sebagai contoh, repeat 10 mengarahkan sprite untuk mengulang sesuatu pergerakan sebanyak 10 kali. Kod yang keenam pula ialah sensing, digunakan untuk menunjukkan tindak balas dan reaksi pada sprite. Ia juga berfungsi untuk membolehkan sprite berinteraksi dengan keadaan persekitaran. Kod yang ketujuh ialah operators, berfungsi untuk operasi matematik. Ia juga membantu anda dalam membandingkan pemboleh ubah dan kedudukan semasa sprite. Kod yang ke-8 ialah variables, berfungsi untuk mengatur dan mencipta variabel baharu untuk sprite. Ia juga digunakan untuk menentukan pemboleh ubah yang berbeza mengikut keperluan dalam program yang anda ingin hasilkan. Dan kod yang terakhir ialah myBlocks. Ianya merupakan satu arahan yang boleh diberikan kepada sprite untuk melakukan sesuatu. Anda juga dapat membuat blok baharu sesuai keperluan dan keinginan. Masuk bahagian Costumes Scratch. Secara ringkasnya, anda boleh menukar nama kostum pada ruangan yang telah saya tunjukkan di bahagian atas slide. Senarai kostum yang telah anda pilih akan berada dalam kotak yang saya tunjukkan di sebelah kiri slide, manakala penetapan bagi sesuatu perubahan sprite boleh dibuat pada ruangan yang telah saya borderkan di sebelah kanan slide. Butang yang berbentuk cursor berfungsi untuk menduplikasi pada kedudukan yang anda mahukan, manakala butang yang berbentuk berus pula digunakan untuk membuat bentuk umum. Butang yang berbentuk tongcat berfungsi untuk mengisi ruang dengan warna pilihan, manakala butang yang berbentuk garis pula berfungsi untuk membuat tepi lurus yang sukar dibuat dengan berus. Butang yang berbentuk segi empat tepat digunakan untuk melukis segi empat tepat atau persegi, manakala butang yang berbentuk bujur digunakan untuk membuat bulatan atau bujur yang lebih baik daripada berus. Butang yang berbentuk huruf T besar merupakan tempat untuk anda menaip teks, manakala butang yang berbentuk pemadam digunakan untuk menghapus warna. Dan butang terakhir iaitu butang yang juga menyerupai cursor dikenali sebagai alat membentuk semula. Ia digunakan untuk memindahkan ruang yang dipilih ke kedudukan baharu. Dan bahagian yang terakhir ialah Sounds Scratch. Seperti bahagian kostum, senarai bunyi yang telah anda pilih akan berada pada ruangan di sebelah kiri slide. Manakala bunyi yang boleh anda salin dari luar aplikasi ke dalam aplikasi ini berada pada ruangan yang telah saya borderkan di sebelah kanan slide. Penetapan bagi bunyi mengikut kehendak anda boleh dibuat pada ruangan yang telah saya borderkan di bahagian bawah slide. Butang yang berwarna biru pula berfungsi untuk memainkan sounds yang telah anda pilih. Tekan butang faster untuk mempercepatkan sounds, slower untuk memperlahankan sounds, louder untuk menguatkan sounds, softer untuk melembutkan sounds, mute untuk membisukan sounds, fade in untuk memutar masuk sounds, fade out untuk memutar keluar sounds, reverse untuk mengundurkan sounds, dan akhir sekali,
tekan butang robot untuk memberi efek sounds seperti robot. Baiklah, seterusnya kita dah tahu tadi komponen-komponen yang ada dekat dalam Scratch dan macam mana cara nak mendaftar. Jadi saya akan tunjuk tutorial ataupun demo macam mana kita boleh aplikasikan Scratch ni dalam pengajaran KKQ. Jadi pertama sekali kita buka laman web Scratch ni, ataupun mungkin kita dah ada download. Okey, ni Scratch. Boleh Scratch boleh tulis macam ni. Kemudian akan keluarlah. Okey, ni dia punya laman web. Jadi pertama sekali kita akan pergi kepada bahagian atas sebelah kiri ni, ada tulis create kat situ. Kita tekan. Okey, jadi akan keluarlah kita punya workspace ataupun ruang kerja kita lah. Jadi bentuk dia macam ni. Kita dah tahu kan tadi komponen-komponen yang ada. Jadi kita akan nampaklah kat sini susunan komponen. Kat sini ada coding, kostum, sound. Kemudian bahagian sini kita punya untuk kita susun. Sini ada kita punya untuk kita tengok hasil kerja kita. Okey, dan sebagainya lah. Okey, jadi pertama sekali kita akan mulakan dengan kita letak tajuk dulu bahagian atas ni. Okey, kemudian yang kedua kita boleh pergi tengok bahagian sebelah kanan bawah. Okay, kita nak tukar backdrop. Kita tak naklah backdrop kosong macam ni, tak menarik kan. Okey, ada banyak pilihan kat situ. Kita boleh upload, kita boleh pilih kat sini. Scratch pun ada bagi pilihan kat sini. Okey, kita bolehlah pilih mana-mana backdrop yang sesuai dengan pengajaran kita. Okey, kemudian kita boleh tengok pula kepada, nampak tak kucing ni. Okey, kita nak tukarlah. Mungkin tak sesuai dengan kita punya isi pengajaran kan, kucing ni kan. Kita nak tukar kepada karakter yang lebih sesuai, mungkin nak letak gambar guru dan sebagainya. Okay, kita boleh buang sprite ni. Dan cara kita nak masukkan karakter lain, tengok bahagian bawah ni ada gambar kucing ni, kucing tambah ni. Okay, pergi kat bahagian choose a sprite ni. Okay, dia ada sediakan macam-macam karakter, kita boleh pilih lah. Okay, hari ni saya nak pilih karakter Ustazah. Okay, kalau nampak kat sini karakter ni macam tak sesuai kan, dia tak bertudung. So, saya nak cari karakter Ustazah. Jangan risau, pergi dekat bahagian kostum sini. Kat sini dia ada sediakan banyak lagi karakter. Bawah karakter satu ni ada banyak lagi karakter. Okay, cuba kita scroll, mungkin ada yang sesuai. Okay, ada satu yang sesuai. Okay, ni lah. Okay, jadi kita boleh gerakkan sprite ni nak letak sebelah sini ke ataupun mana-mana lah yang sesuai. Okay, tapi kita tengok backdrop ni macam tak sesuai sebab gambar salib kat sini. Jangan risau, boleh je, masih boleh tukar. Kita letaklah background dessert. Okay, lebih sesuai kan. Kemudian kita nak letak apa? Okay, contoh kita nak letak Ustazah ni bercakap untuk permulaan. Sebelum memulakan aktiviti, Ustazah ni bercakap dulu dengan anak-anak murid, ada interaksi dengan anak-anak murid. Contohnya nak cakap Assalamualaikum ataupun selamat datang, kita boleh pergi dekat bahagian kod. Nak letak Ustazah tu cakap apa, kita boleh pergi dekat bahagian events dulu. Kita ambil yang ada gambar bendera hijau ni. Kemudian untuk bercakap kita pergi dekat bahagian warna ungu. Okay, kita boleh letak say hello ni. Okay, lepas tu kita boleh tukar dekat bahagian putih kan. Contohnya Ustazah ni nak cakap Ahlan wa sahlan ke laman kuis ulum al-Quran. Okay, kita buat dalam 3 saat Ustazah ni bercakap. Kita boleh tengok hasil kerja kita dekat bahagian bendera hijau atas ni. Okay, betul tak? Jadi keluarlah Ahlan wa sahlan ke laman kuis ulum al-Quran kat situ selama 3 saat. Okay, sekarang kita rasa macam kurang menarik kan bila keluar perkataan je. Kita nak letak Ustazah ni bersuara, kita nak letak suara kita. Okay, cara dia pergi dekat bahagian sound kat sini. Kalau kita nak ikut, kita pergi dekat bawah sekali ni, kemudian ada gambar mikrofon ni, kita tekan. Okay, kemudian saya nak letak suara dekat sini, letakkan nama penuh ni. Okay, sama juga macam tadi saya dah buat recording dah untuk bahagian tu. Macam cara kita nak masukkan.
Okay, kita masukkan start sound ni selepas ahlan wasahlan. Kemudian mungkin kita nak tanya pelajar dah bersedia ke belum. Kita boleh masukkan tadi C ni. Ya, letak kat situ. Mungkin kita nak suruh pelajar tekan apa-apa. Macam ada butang start ke, kita letak kat situ nanti. Okay, kita boleh letak kat situ. Kita boleh masukkan butang mula tu dekat bahagian sprite sini. Okay, saya buat butang mula tu dengan warna biru lah. Butang warna biru ni, tekan butang ni jika anda sudah bersedia. Tapi kalau kita perasan, butang mula ni dari awal dah asyik ada kan, tapi kita nak butang mula tu lepas dia sebut perkataan ni tadi. Tekan butang mula. Cara dia senang je. Okay, kita boleh pergi dekat butang mula ni. Kita pergi dekat bahagian events, ambil benda hijau ni. Okay, bila hijau ni diklik, kita tak nak dia ada, kita pergi dekat looks. Kita boleh pilih hide. Okay, jadi keluar tak? Tekan butang mula jika anda sudah bersedia. Tapi tak keluar pula kat situ bila kita nak ni. Okay, cara dia pula, pergi dekat bahagian karakter guru ni tadi. Okay, kita letak contohnya kat sini, dekat events. Kita jadikan dia sebagai broadcast. Okay, sekejap. Contohnya dekat bahagian broadcast ni kita letak 1. Okay, jadi ini broadcast 1. Okay, bila broadcast bila broadcast 1 ni dah disebutkan, kita nak munculkan butang mula tadi, kita pergi dekat event ni. Okay, bila when I receive, ni bila kita terima 1, contoh bila 1 tu dah dia habis sebut semua, kita munculkan balik show. Okay, jadi dia akan jadi macam ni. Kemudian kalau kita nak nampak macam laman ni berbentuk kuis kan, dia kena ada nombor soalan dan markah, nampak lebih interaktif kan. Kita boleh pergi dekat bahagian variables ni, warna oranye ni, oranye yang pekat sikit ni. Okay, kita pergi, pastikan kita dekat bahagian button start tadi, sprite yang button start tadi. Sebab kalau kita susun kat sini, dia akan muncul dari awal lagi. Jadi kita nak soalan dengan markah tu muncul masa button sprite ni muncul. Okay, jadi kita pergi dekat bahagian variables, make a variable. Okay, contohnya kita nak buat kat sini soalan. Okay, tekan OK. Jadi akan keluar, nampak tak dekat bahagian sini ada tulis soalan. Okay, kemudian kita nak letak apa lagi, markah. Tekan OK, keluarlah kat sini soalan dan juga markah. Okay, tapi kita tak nak macam tadi lah kan. Kita cuba kita tengok, dia akan keluar dari awal. Kita tak nak macam tu. Kita nak dia keluar waktu bila pelajar dah start. Jadi caranya kita pergi dekat sprite button 2 ni, kemudian kat bahagian hide ni kita masukkan hide variable markah dan juga hide variable berubah kat sini soalan. Jadi dia tak akan keluar lah. Cuba kita tengok, dia tak keluar kan kat bahagian sini. Okay, tapi lepas tu bila dah habis, kita nak munculkan tu, kita pergi dekat show pula. Pastikan show. Jadi dia akan jadilah macam ni hasilnya. Okay, seterusnya bila pelajar nanti akan tekan butang mula ni, kita akan masuklah pula kepada page soalan. Jadi kita pergi ke bahagian events, kita ambil ni when this sprite click, maksudnya bila pelajar dah tekan butang mula ni, kita akan hilangkanlah butang mula tu, kita hide butang mula tu. Okay, jadi kita akan start dengan mungkin soalannya akan tanya soalan dekat sini. Bila pelajar dah tekan butang mula tu nanti, kita nak ubahlah soalan ni jadi 1, kata tak kosong lah sebab pelajar belum jawab. Jadi cara dia, okay, when this sprite
klik, maksudnya bila pelajar dah tekan butang mula ni, kita akan hide butang mula tu. Tapi kita akan show variable. Pergi dekat variable, show variable markah, show variable soalan. Okey, markah kita tetap set markah by kosong lah, sebab kita belajar tak mula menjawab lagi. Tapi soalan kita dah set soalan tu 1, soalan 1 kan. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. Bila kita tekan butang mula, jadilah soalan 1. Okey, markah tetap kosong. Jadi kita masukkan soalan dekat sini. Cara dia, okay, kemudian kita masukkan soalan. Contoh saya pergi dekat sensing tadi, kemudian ambil bahagian yang as tadi ni. Kita masukkan dekat bahagian sini as. Apakah maksud, contoh saya nak tanya apakah maksud Al-Furqan. Jadi kita boleh juga kat sini kita tambah ada, mungkin kalau pelajar jawab betul, kita letak button betul. Okey, ataupun kalau pelajar jawab salah, kita boleh letak tanda pangkal. Okey, tanda pangkal ni boleh ubah juga tau. Kita mungkin nak ubah dia jadi warna merah. Okey, dia ada bagi kat situ. Okey, jadi akan, kalau betul nanti dia akan keluar betul, kalau salah dia akan keluar pangkal. Kemudian kita nak letak pilihan jawapan kan, sama ada jawapan yang betul atau salah. Contoh kita pergi dekat control, kemudian kita pergi dekat yang ni. Okey, if else, kemudian kita pergi dekat bahagian operators, kita ambil yang ni sama dengan ni, kita masukkan dalam tu. Okay, kita boleh letak kat situ. Contohnya kalau jawapan, jawapan dekat bahagian sini. Kalau jawapan, mana jawapan? If answer, kalau jawapan pelajar tu sama dengan, itu maksud dia, kita pasal Al-Furqan kan, Al-Furqan maksudnya permisah. Kalau jawapan pelajar tu permisah, maka kita akan ubahlah variable tadi. Kita akan set markah tu 1. Kalau jawapan pelajar tu salah, kita akan set markah tu adalah kosong. Okey, apakah maksud Al-Furqan? Contohnya kita letak situ permisah, maka nampak markah dia berubah menjadi 1 sebab betul kan. Kita tadi ada masukkan tanda betul dan juga tanda salah ni. Okey, pertama sekali kita tak nak lah dia nampak dari awal. Kita ambilkan bendera hijau ni. Okay, bila scratch ni muda, kita nak dia disorokkan, kita hide lah, sama juga dengan merah ni. Bila scratch ni mana event, bila scratch ni muda, kita nak dia disorokkan. Okey, kalau jawapan tu betul, kita letak bahagian broadcast mana? Okey, broadcast ni kan di sini, broadcast kita letak tanda betul. Okey, kemudian sini kan kita letak message tanda salah. Okey, jadi dekat bahagian sini kita dah letaklah kat sini ni tanda betul, ni tanda salah. Okay, kat bahagian tanda betul ni kita bagi event ni kan, when I receive, bila kita terima tanda betul, barulah kita show, kita tunjukkan. Ini pula bila kita terima, bila kita terima tanda salah, barulah kita tunjuk. Bukan maksud Al-Furqan, pelajar menjawab permisah, tekan betul. Okey, keluar tanda betul kat situ. Tak ada bunyi tepuk tangan. Kita tekanlah kat sini tanda betul. Pergi dekat sound,
yang besar, carilah yang dibagi. Dekat kod ni kita letak start sound clapping. Bahagian ni pula boleh start sound disconnect. Yang akan jadi apakah masuk rukun pemisah. Kalau kita nak pelajar jawab dengan jawapan yang tepat, mungkin kita bolehlah buat mungkin gunakan ni kat dalam kelas kan. Kita bagi pilihan jawapan dekat papan putih ataupun kita sebutkan pilihan jawapan. Ataupun guru kalau kreatif, guru boleh juga masukkan kat dalam ni kan paparan pilihan jawapan. Itulah guru kena explore macam mana nak gunakan Scratch ni. Okay, kalau dah siap, guru bolehlah pergi dekat Online File, save to your computer. Ahlan wa sahlan ke laman kuis Ulum Al-Quran. Sila letakkan nama penuh anda. Tekan butang mula jika anda sudah bersedia. Inilah sedikit sebanyak berkenaan Scratch. Jangan lupa subscribe, like and share. Thanks for watching.